Okey, kita start lah. 10.30 dah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya selamat pagi. Hari ni hari Isnin, 9 hari bulan November. Okey. Bagi siapa yang tak kenal saya, nama saya Abdul Aziz Abdullah daripada syarikat Edu Intellect PLT. Okey, syarikat kami menawarkan perkhidmatan training dan coaching dalam personal development, pembangunan insan dan juga dalam keusahawanan lah. Jadi siapa-siapa yang belum like page kami, bolehlah pergi like page kami, dan juga boleh ikutlah follow kami lah, ataupun kalau tak nak like boleh follow. Okey, seperti mana yang saya cakap dalam wall saya tadi, topik saya hari ini ialah macam mana nak dapat duit cepat lah bila seseorang tu hilang pendapatan. Okay. Alright, sebelum tu saya nak bagi disclaimer sikit lah. Apa yang saya akan cakap ni adalah pendapat saya, berdasarkan ilmu dan pengalaman hidup saya, dan juga kerjaya saya lah selama ni lah, sebagai seorang usahawan lah. Jadi apa-apa pandangan atau cadangan yang saya beri ni, sekiranya tuan-tuan dan perempuan yang menengok ni rasa ianya ada sedikit masalah dengan perundangan, saya rasa kena check balik lah dengan pihak berkuasa lah. Saya tak mau nanti orang kata tengok video saya, lepas tu saya cadangkan buat ni, lepas tu nanti kan ada masalah dengan pihak berkuasa. Saya tak nak. Jadi saya rasa kena check lah dengan pihak berkuasa tentang benda-benda yang saya akan cakap hari ni. Okey, topik saya hari ni ialah macam mana kita nak dapat pendapatan cepat. Maksud saya cepat kali ni, apabila seorang tu hilang pendapatan. Jadi topik ni adalah satu topik yang relevan lah, yang kata berkait dengan situasi hari ni lah, situasi COVID kita hari ni lah kan. Sebab kita dah melalui hari tu PKP keseluruhan selama 3 bulan, dan lepas tu kita buka selama 3 bulan, lepas tu sekarang kita tutup balik kan. Hari ni keseluruhan Semenanjung kena PKPB. Kalau sebulan lepas hanya Klang Valley dan Selangor, sekarang seluruh Semenanjung, melainkan 3 negeri sajalah, Kelantan, Pahang dan Perlis kan. Jadi consider semua keseluruhan negara lah sekarang ni dah kena PKPB. Jadi kalau saya tengok dalam sosial media, banyak orang mengadu terkesan dengan situasi hilang pendapatan dan sebagainya lah. Jadi hari ini saya terbawa untuk bawa pendapat saya berdasarkan apa yang saya perhatikan, situasi yang ada semasa ni. Untuk seseorang tu, kalau dia hilang pendapatan, mungkin dia kena buang kerja dan sebagainya, dia boleh cepat-cepat recover untuk dapatkan duit cash lah kan. Okey, jadi bila saya define sebagai cepat kat sini, bukan bermaksud hari ni buat besok boleh dapat. Itu kira memang cepat lah. Tapi ada juga benda-benda yang kita boleh buat macam tu. Saya definisikan cepat ni dalam masa kurang dari seminggu lah. Kurang dari seminggu kita akan dapat duit. Okay? Tapi lepas seminggu tu, dia lewat sikit, antara seminggu ke sebulan, dia akan ada kategori lain lah kan. Okey, saya macam saya kata disclaimer awal tadi, saya takkan bagi pendapat yang berlawanan dengan undang-undang. Maksudnya ialah benda yang bersalahan dengan undang-undang. Cuma mungkin ada setengah-setengah pihak akan mengatakan perlu ada beberapa syarat-syarat daripada pihak berkuasa untuk laksanakan idea-idea ni. Tapi saya rasa bincang dengan pihak berkuasa kalau ada masalah. Okay? Tapi saya rasa dalam situasi COVID-19 ni, saya rasa pihak berkuasa pun banyak kelonggaran yang diberilah, especially PBT kita banyak kelonggaran yang diberi. Cuma jangan melanggar undang-undang secara ketara lah kan. Itu memang tak dapat nak dielakkan lah, tindakan undang-undang. Okey, sekarang saya straight forward masuk perkara yang pertama. Okey, jual makanan. Pertama, jual makanan ni termasuklah jual kuih, nasi ayam, nasi Arab kan, kuih muih dan sebagainya. Okey, saya nampak ini adalah salah satu punca pendapatan yang paling cepat sekali. Okey,
Jadi kalau seseorang yang lelaki, ini bajak kepada orang perempuan lah, sebab dia orang ada skill memasak. Jadi benda ni boleh start immediately. Kat rumah boleh start, kan? Tak perlu kedai, tak perlu gerai. Kat rumah dah boleh buat, kan? Jadi kalau apa special dia boleh masak kuih tiaw, okey? Buat kuih tiaw. Dia boleh buat nasi ayam, So jual daripada rumah, masak dari rumah, lepas tu jual di kawasan rumah. Okey, kalau dia duduk di rumah teres, dia boleh buka gerai di depan pintu pagar. Okey, saya dah nampak ni orang banyak buat. Depan pintu pagar pagi-pagi jual nasi lemak. Saya kira-kira kadang-kadang kereta yang lalu pun setakat 100 paket nasi lemak yang harga RM1.50 tu, saya rasa dalam masa sejam boleh siap. Saya tak tanyalah, tapi saya tengok di kawasan rumah saya ni ada satu rumah yang buat benda tu. Dan saya tabik dia lah. Suami isteri duduk, buka bangku, letak paket nasi lemak depan rumah, dan saya nampak kereta banyak berhenti. Jadi benda ni saya rasa tak perlu ada lesen daripada PBT. Tapi kalau PBT tanya, mintalah lesen. Okey, satu lagi, buat home delivery. Masak special menu, buat home delivery. Saya rasa ni pun dah banyak orang buat. Okey, kalau dia boleh buat apa? Cupcake. Okey, buat cupcake. Kan? Kalau dia boleh buat nasi ayam, buat nasi ayam. Kalau dia boleh buat nasi Arab, buat nasi Arab. Lepas tu war-warkan keliling rumah kita. Kalau duduk kat apartmen ke flat ke, senang. Sebab kita boleh masukkan flyer dalam letterbox, terus beritahu kat orang apa isteri kita buat, ataupun apa kalau orang lelaki pandai, kan orang lelaki pandai masak ya kadang. Apa yang dia boleh buat. Okey? Masuk kat letterbox. Lepas tu masuk letterbox, letak kat masjid. Itu cara kita war-war lah. Kalau sekarang ni kalau pandai social media, okey, letak kat social media. Okey? Itu yang pertama, masak. Okey? Yang kedua, kemas rumah. Kemas rumah orang. Housekeeping. Ini simple, tak payah skill apa-apa. Yang penting dia boleh pegang menyapu, yang penting dia boleh pegang vacuum, dan dia boleh cuci toilet. Dia boleh buat benda tu, dia dah boleh buat housekeeping. Housekeeping ke, pejabat keeping ke. Ini memang satu benda yang sekarang boleh buat. Modal pun tak banyak. Kita boleh start immediately, dan kita cuma cari rumah yang nak pakai housekeeping. Lepas tu kita boleh buat. Yang kedua. Yang ketiga, menjahit. Menjahit ni satu skill. Kalau lah seseorang tu pandai menjahit, dia boleh jahit. Jahit tu boleh jahit butang, adjust luar, adjust baju. Kalau kita tengok sekarang ni banyak orang buka kedai-kedai apa tu orang kata, nak kata kios pun tak kios, kadang-kadang bawah tangga lah, mana-mana kat tempat dia orang buat. Kadang-kadang kita tengok bangla duk kerja menjahit. Saya rasa benda ni tak ada masalah. Kalau orang yang hilang pendapatan, terus beritahu kat semua orang yang dia boleh menjahit, kan? Benda-benda simple, jahit butang pun 1, 2, 3 butang jahit pun charge RM5, kan? Jadi saya rasa benda ni boleh buat cepat, kan? Boleh buat duit. Cuma kita kena maklumkan pada orang lah. Sekarang ni kita buat servis menjahit. Okey, yang keempat, buat tuition. Okey, tuition pun boleh buat. Ini kalau sesiapa yang masih lagi, orang kata, selain pada cikgu lah. Cikgu, sebab cikgu dia tak hilang pendapatan. Ini cerita orang yang hilang pendapatan, kan? Cikgu nak tambah pendapatan, kan? Sebab PKP pun dia orang ada gaji. Ini cerita orang yang tak ada pendapatan. Tapi kalau dia misalnya dia masih lagi tahu apa kurikulum sekarang ni, dia boleh buat tuition, kan? Pada budak-budak sekarang ni, especially mak bapak sekarang ni, bila anak-anak cuti tak masuk sekolah, mak bapak pun pening. Mak bapak pening sebab anak-anak tak nak belajar, kan? Tak nak belajar online lah, asyik main game lah, kan? Tapi kalau seseorang tu boleh bagi tuition, saya rasa banyak mak bapak nak hantar anak dia. Tak kisahlah belajar sejarah ke, belajar bahasa Malaysia ke, bahasa Inggeris ke, matematik ke, ajar budak-budak ni. Boleh charge. Pandai-pandai dah nak charge berapa, kan? Ni cepat ni daripada buat duit. Lepas tu yang kelima, jaga anak orang. Ni saya rasa yang penting lah, kalau orang nak buat benda ni, kena jaga SOP lah, kan? Sebab situasi COVID hari ni, kena jaga SOP. Sebab saya dengar cerita daycare semua tutup, kan? Cuma sekarang ni bila daycare tutup, kadang-kadang mak bapak yang bekerja terpaksa masuk kerja, especially yang ikut shift ni, dia orang pun pening kepala nak hantar anak ke mana. Kalau yang ada mak bapak dekat duduk kawasan rumah dia orang, senanglah hantar anak-anak dia orang pada atuk dia orang, atuk nenek dia orang. Tapi kalau tak ada, tapi nak buat benda ni, saya rasa kena check betul-betul. Saya tak recommend. Kalau ada masalah dengan
SOP, masalah dengan PBT tentang jaga anak ni, saya rasa lebih janganlah. Tapi kalau rasa boleh selesai masalah ni, boleh cerita, boleh buat ni. Lepas tu yang keenam, jadi personal shopper. Ni satu benda baru yang kat Malaysia dah mula ada orang buat, personal shopper. Personal shopper ni macam mana? Kita belikan barang untuk orang. Personal shopper. Okay? Orang malas nak pergi kedai, malas nak pergi shopping, kita belikanlah barang untuk orang. Lepas tu kita charge lah, kan? Personal shopper. Lepas tu baru satu lagi, macam lebih kurang macam personal shopper ni, pelayan personal ni, contohnya ada orang tua yang nak pergi klinik tak boleh bawa, kan, anak dia tak ada masa nak ataupun nak teman orang tua kat rumah, boleh buat kerja-kerja ni, charge. Tapi kalau nak buat lebih pada setakat meneman orang tua ni, ada terapi dan sebagainya, pastikan ada lesen lah, kan. Lepas tu apa lagi? Ni untuk orang-orang yang ada kemahiran skill. Siapa yang pandai elektrik, dia boleh straight away buat kerja ni. Sebab benda-benda macam pasang lampu, pasang kipas, pasang 3-pin plug, tarik wayar, ni semua benda simple-simple yang banyak orang cari, kan. Jadi tak payah nak pergi cari electrician mana-mana ke apa ke. Kalau pandai pasang lampu, pandai pasang kipas, pandai tarik wayar, okey, bagi tahu kat kawasan rumah kita, kat apartmen kita, letak letterboard kat masjid dan sebagainya, bagi tahu kita boleh pasang lampu, pasang kipas. Satu lampu pun orang pasang paling kurang biasa orang ambil RM50-60. Kadang-kadang 100 pun ada orang tarik point. Banyak ni. Siapa yang pandai buat kerja ni, boleh buat kerja ni, kan. Kadang-kadang benda ni tak perlu skill sangat, tapi as long dia tahulah mana live wire, earth wire, dia tahu, cukup lah, kan. Lepas tu plumbing. Plumbing pun satu lagi skill. Kalau pandai, orang kata, buat kerja-kerja plumbing yang sikit-sikit lah. Yang banyak-banyak tu mungkin terpaksa panggil lah. Yang perlu alatan banyak tu mungkin kena ada modal sikit lah nak beli alat. Tapi kalau yang benda simple-simple, kan, nak pasang kepala paip ke, kan, dan sebagainya, part tersumbat ke apa ke, tu boleh buat. Simple thing. Satu lagi, potong rumput. Ni kena ada modal sikit lah. Modal tu kena ada sikit lah. Sebab saya tengok sekarang ni yang banyak potong rumput ni Bangla, kan, kat kawasan-kawasan rumah. Jadi Bangla ni dia sekali charge 1 jam RM50 ke RM70. Banyak tu. Kalau satu hari 3 rumah, dah berapa dia dapat, kan. Memanglah kerja berpeluh, tapi kata nak dapat duit cepat, dah hilang pendapatan. Okay, jangan bagi alasan. Okay, beli mesin potong rumput, saya rasa tak sampai RM200 mesin potong rumput. Pergi pusing kawasan rumah, saya nak potong rumput. Jangan malu-malu. Okay. Lepas tu cat rumah. Ni adalah satu perkara yang simple betul nak buat. Okay. Cat rumah, beli cat, berapa tong cat. Lepas tu beli brush, beli tray dia untuk letak cat. Kalau tak tahu nak sukat, tanya kedai hardware tu, berapa banyak satu tin ni boleh cover, berapa banyak dinding, boleh estimate. Lepas tu cas lah rumah, kan. Satu rumah cas 700-800. Banyak aja orang nak cat rumah sekarang, kan. Tapi kena buat marketing lah sikit, Facebook ke apa, Instagram ke apa, kena beritahu lah orang buat lah. Lepas tu ni satu untuk orang-orang perempuan lah. Kalau dia pandai make up, buat kerja make up, kan. Sekarang ni walaupun tak ada kenduri kahwin, tapi ada orang menikah, kan. Menikah SOP boleh, kenduri kahwin memang tak boleh lah, tapi orang menikah ada, kan. Jadi kalau pandai make up, boleh jadi tukang make up artis, kan. Cakap lah kawan-kawan, saya dah tak ada kerja, kan, tapi saya pandai make up. Make up lah kawan-kawan yang nak kahwin tu, buat spread the word lah, kan. Buat marketing sikit lah. Okay, ini beberapa yang saya dapat lah. Saya list kat sini dekat berapa, ada 15 kot saya list kat sini. Okay, saya pun tak nak cerita panjang-panjang. Lepas tu, kalau lebih masa panjang sikit untuk kita plan untuk dapatkan income, ni saya rasa kita boleh buat beberapa benda lah. Contohnya macam Grab car. Grab car ni kita kena register dengan Grab, kan. Dia pun bukan boleh straightforward boleh terima kita, kan. Saya pun tak tahu sekarang berapa lama registration untuk kita dapat approval Grab car kita. Sama juga macam kalau kita tak nak bawa orang, kita nak bawa barang, macam contoh Lala Move ni pun kita kena register. Saya pun tak pasti berapa lama register, tapi kita boleh buat register. Lepas tu, kalau kita dah tak ada pendapatan dan memang kita nak berniaga, saya suggest kita buka SSM.
SSM sekarang senang nak register. Online pun boleh register. RM60 je kita register online. Kan? Dah ada satu enterprise. Okay? Lepas tu bila kita dah buat syarikat tu, kita fikirlah apa yang kita nak buat dengan syarikat tu. Ada beberapa benda yang kita boleh buat. Contohnya, saya bagi contoh lah, beberapa contoh kat sini. Kalau misalnya dia orang yang pakar dalam akaun, pernah jadi akaun eksekutif dalam syarikat-syarikat, dia boleh buat bookkeeping. Dia boleh buat bookkeeping pada syarikat-syarikat. Sekarang banyak syarikat-syarikat tak ada masa nak jaga akaun dia orang. So buatlah bookkeeping. Kan? Tak ada masalah. Tak perlu, kita bukan jadi auditor. Auditor memang kena ada lesen. Kan? Tapi bookkeeping tak payah lesen. As long as ada pengalaman. Biasanya orang yang buat bookkeeping lah, syarikat-syarikat ni ada pengalaman. Jadi dia ada pengalaman, dia tahu, atau kadang-kadang dia ada sijil akaun daripada institut diploma dan sebagainya kan. Dia dah memang, dan dia pernah jadi ni akaun, jadi boleh buat. Cari banyak syarikat-syarikat sekarang ni tak reti jaga akaun ataupun tak jaga akaun. Ni satu benda boleh offer kerani akaun. Satu syarikat ambil RM100 satu bulan. Jaga akaun dia orang. Biasa orang ambil macam tu lah. Kalau 10 syarikat dah RM1,000, kalau 20 syarikat dah RM2,000. Ni saya cerita benda yang cepat lah boleh buat bila kita boleh buka syarikat SSM. Satu lagi, bila kita ada syarikat SSM, bagi sesiapa yang jadi kerani, dia boleh jadi virtual assistant. Kerani virtual. Kan? Jadi tak kisahlah kalau dah kena buang kerja sebab kerja kerani, kita jadi kerani virtual. Kerani virtual ni macam mana? Kita tak kerja dengan syarikat tu, tapi kita buat kerja-kerja kerani. Kita charge dia berdasarkan apa yang kita nak buat. Contohnya, kita nak buat surat, kita charge dia. Ataupun kita nak buat PowerPoint presentation, kita charge dia. Apa lagi? Kita nak setkan appointment, kita charge dia. Kita boleh buat. Kan? Jadi setengah-tengah orang dia buat kira lamsam je. Dia ambil contohnya dia ambil lamsam 400 bulan. 400 bulan, dia kata dia kerja dengan syarikat tu pagi je. Dia pagi tu buat apa pun saja yang dia boleh buat. Boleh juga buat macam tu. Tapi kadang-kadang yalah, kena mempelbagai, kena tengok kaedah. Tapi bagi saya, maksud saya, kerja virtual assistant ni satu kerja yang sesiapa yang pernah bekerja sebagai kerani dia boleh buat. Okay? Jadi itulah saja saya punya idea pagi ni. Macam saya kata tadi, ini berdasarkan apa yang saya observe hari ni. Sebab yang penting sekarang ni, bila kita dah timpa satu kesusahan, contoh hilang pendapatan melalui pekerjaan kita jangan putus asa. Okay? Kita jangan putus asa, dan yang penting jangan bagi alasan. Sebab macam video saya semalam, saya kata orang banyak bagi alasan. Alasan susah lah, alasan tak ada masa lah, macam-macam alasan. Kita jangan bagi alasan. Kita tengok objektif kita apa sekarang. Objektif kita sekarang, kita tak ada pendapatan, kita nak tambah, kita nak cari pendapatan untuk cover balik apa yang dah hilang. Itu objektif kita. So kalau itu objektif kita carilah beberapa benda yang kita boleh buat berdasarkan apa yang kita tahu, pengalaman yang kita ada. Of course jangan buat benda yang tak salah, benda undang-undang jangan buat lah. Tengok balik apa yang ada pada diri kita, pengalaman yang ada kita, apa yang kita tahu, kita buat benda tu. Itu maksud saya. Okay? Jadi jangan bagi alasan, terus buat. Sebenarnya banyak. Saya bagi sikit, saya bagi lebih kurang 20 idea lah apa yang boleh buat. Sebenarnya banyak. Kalau kita fikir banyak. Kan? Kalau kita sit down betul-betul duduk, kan? Apa yang kita boleh buat bila kita sedang pendapatan. Paling-paling teruk pun kalau kata tak ada modal lah, kita boleh tengok balik apa yang kita ada dalam rumah kita, barang-barang kita, apa yang kita boleh jual untuk mendapatkan modal. Saya rasa ada benda yang kita boleh jual. Jangan kata tak ada benda yang boleh jual. Kan? Kita boleh pergi ke jual kat Mudah, kan? Apa lagi tempat kita boleh jual? Banyak tempat kita boleh jual online. Kita jual. So tak ada alasan. So saya harap pandangan saya hari ini boleh bagi sebanyak idea pada rakan-rakan kat luar sana. Boleh kongsikan video ni pada kawan-kawan yang mungkin ada masalah, tak dapat idea, tak tahu apa nak buat, boleh kongsikan dengan kawan-kawan. Jadi itu sajalah pagi ni. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.